Selalu kan kita dengar dan juga baca isu-isu pembulian yang berada di dalam negara ataupun di luar negara, yang kita baca dekat social media ataupun berita. Dan ada mangsa yang kehilangan nyawa, ada yang mengalami trauma sepanjang kehidupan, dan ada juga yang memilih untuk membalas dendam dengan cara yang sangat tragis lah. Jadi hari ni saya ingin berkongsi sendiri pengalaman saya sebagai salah seorang mangsa buli. Saya dibuli ketika saya berumur 18 tahun. Sewaktu tu saya sedang belajar di sebuah universiti tempatan di Selangor. Pada pendapat saya lah, pembuli ni ada dua jenis. Satu, yang jenis suka buat jahat terang-terangan, tak kisah kalau orang tahu dia ni jahat. Biasanya orang macam ni memang anak-anak VIP lah. Dia memang kebal, tak ada siapa boleh sentuh dia. Dan yang kedua ialah pembuli yang depan baik, yang belakang memang mangsa dia je lah yang tahu. Jadinya saya ialah mangsa kepada pembuli yang nombor 2 lah, yang depan baik, belakang sebaliknya. Akibat daripada peristiwa hitam ni, saya akhirnya memilih untuk berhenti belajar dekat situ. Lepas saya berhenti belajar di universiti tersebut, saya sambung belajar di universiti yang berbeza. Tapi tetap tak boleh. Saya ingat saya okey lah sebab saya dah pindah universiti lain kan. Tapi saya tetap tak boleh. Saya berhenti dan saya sambung ke universiti yang lain pula. Tetap tak boleh. Dah 2 universiti saya pindah, saya sambung lagi, tetap tak boleh. Sampailah ke 5 IPTA yang berbeza. Saya decide, dah lah, saya tak nak sambung dah. Saya nak rehat sekejap, setahun. So saya rehat setahun. Dan sepanjang setahun tu saya tak duduk diam. Saya cubalah cari kerja. Dan masih jadi lagi benda yang sama. Saya dah bekerja di 8 syarikat yang berbeza. Lagi banyak lah. IPTA 5, tempat kerja 8. Dah 8 tempat pun saya masih tak boleh. Dan saya berhenti. Dan saya decide saya nak duduk rumah je lah. Saya nak muhasabah diri. Saya belajar banyak benda. Dan yang saya rasa saya paling seronok, saya dapat luangkan masa dengan arwah nenek saya lah. Jadi mesti ada yang nak tahu, kenapalah sampai 5 IPTA, 8 tempat kerja pun tak boleh nak teruskan. Okey, jadi saya mengalami situasi di mana satu komuniti yang besar memilih untuk menolak saya, tidak membantu, tidak mempercayai dan tidak menyokong. Dan saya ditikam belakang lah oleh beberapa rakan sewaktu saya universiti sebut. Of course lah, siapa je tak koyak kan. Umur pun baru 18 lagi waktu tu. Kita perempuan, kita seorang-seorang pula tu kan. Benda tu memang meninggalkan kesan yang sangat mendalam lah terhadap emosi dan saya punya kehidupan sosial. Saya berkomunikasi dan saya mengalami trust issue yang sangat teruk. That is why bila saya try jumpa dengan komuniti yang baru, saya sentiasa merasakan yang diorang ni adalah ancaman tau. Saya sentiasa rasa yang mereka ni berpotensi untuk buat benda yang sama dekat saya. Padahal diorang okey je. Tapi yelah, sebab mungkin mental state saya waktu tu tak berapa baik lah. Dan saya memilih untuk dah lah, saya tak nak kerja, saya tak nak sambung belajar, saya nak betul-betul rest. Jadi lepas saya rasa saya dah cukup rest tu, saya decide lah untuk menyambung kembali pelajaran saya. Tetapi Allah nak duga lagi, 2 hari sebelum saya menyambung kembali pelajaran saya di tempat yang baru, selepas saya berehat panjang selama setahun, Allah tarik nenek saya pula. Tapi saya tak menjadikan itu sebagai alasan untuk saya jadi macam dulu. Saya dah tak nak dah, saya dah terlampau penat. Saya teruskan juga. Alhamdulillah, sekarang sudah masuk tahun kedua di mana saya menyambung kembali pelajaran saya yang banyak tergendala tu lah. Jadi bila dah jadi macam ni dekat diri saya sendiri, akhirnya saya faham lah apa yang mangsa-mangsa buli ni pernah rasa. Jadi nasihat saya kepada rakan-rakan yang pernah menjadi mangsa, sayanglah diri kita sendiri. Okey, bila orang dah buat kita janganlah rosakkan lagi diri kita. Kita kena sentiasa berusaha lah. Dan yang paling penting, kita jangan terlalu mengharapkan pertolongan dari orang sekeliling. Okey, mungkin ada yang nak bantu dan mungkin ada yang rasa kita ni macam main-main je. Sikit-sikit koyak, orang takkan faham kan. Jadi untuk mengurangkan rasa sakit kita, mengurangkan tekanan kita, berhentilah mengharap pada manusia dan cubalah baiki diri sendiri, baiki perasaan sendiri. Jangan berhenti berusaha, jangan lupa untuk meletakkan 100% kebergantungan kepada Yang Maha Esa. It's okay kalau awak nak berehat sementara, tapi jangan lama-lama dan bangkit semula.